Salam guys, Muaz Malik di sini. So hari ini kita akan buat satu video unboxing untuk iPhone 12 mini. Aku tak buka kotak lagi, yang dalam plastik lagi. So just nak tunjuk pada korang lah, dalam video ni apa yang aku nak share pada korang sebenarnya adalah first experience aku, macam mana pendapat aku masa first aku buka and pegang iPhone 12 mini ni kat tangan aku. And dalam masa yang sama juga kita akan buat perbandingan dari segi screen real estate antara iPhone 12 mini ni dengan smartphone yang lain. Sebab kita tahu yang mana iPhone 12 mini ni memang, yalah, nama pun mini, so dia punya size dia memang kecil gila. So kecil yang macam mana? So nak tahu, kita kena tengoklah video ni kan. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go. Jadi sebelum kita mula, sedikit story sikit lah. Sebenarnya aku beli iPhone 12 mini ni secara pre-order. Tapi itulah masa pre-order buka pada 8 hari bulan, aku decide untuk tidak beli. Aku just start realise yang aku rasa macam aku nak beli pada tarikh 12 hari bulan. Which is memang 12 hari bulan tu kira antara hari yang terakhir lah untuk pre-order tu kan. So disebabkan aku takut yang mana pada 13 hari bulan tu iPhone 12 mini ni tak ada banyak stok yang ada dekat kedai mesin ke ataupun kedai Swish ke, tak kisahlah mana-mana kan. So disebabkan aku ada rasa ketakutan tu, sebab tu aku buat pre-order pada saat-saat terakhir. Dan masa aku buat pre-order tu, dia bagi tahu yang mana iPhone 12 mini ni akan dihantar kepada aku pada tarikh 16 hari bulan, which is hari Isnin yang lepas. Tapi yang sedihnya, pada Isnin yang lepas aku tak dapat device ni juga kan. Aku tak tahulah, diorang hantar guna DHL memang lembab gila lah kan. So barang ni hanya sampai, iPhone 12 mini ni hanya sampai dekat rumah aku pada hari Rabu yang lepas, which is semalam lah. So memang aku agak sedih jugalah, sebab bila aku dapat tahu kan, aku contact Izami Gadget kan. Izami Gadget pergi kedai beli kan pada hari 13 hari bulan, hari Jumaat tu dia beli terus dapat. So kalau aku tahulah yang sebenarnya boleh just walk in je and stok memang banyak, aku tak belilah secara online kan. Baby aku beli secara fizikal, aku pergi kedai je pergi beli kan. Tapi itulah, tak apa, barang pun dah sampai dah. So inilah dia kotak untuk iPhone 12 mini. Kotak ni memang kecil gila. So into sebagai perspektif lah, ini adalah kotak untuk iPhone XR. So korang boleh nampak lah dia punya size, dia punya perbezaan size dia tu kan. And yes, iPhone XR ni memang kotak dia nipis. Sebab kalau korang beli iPhone XR, korang baru beli iPhone XR ni, iPhone XR korang akan didatangkan dengan kotak kecil ni. Which is kita tahulah dalam kotak tu tak ada adapter pengejasan and just ada kabel Type-C to Lightning sahaja. And fun fact juga, kalau korang beli iPhone, tak kisahlah iPhone XR ke, iPhone 11 ke, iPhone 12 ke, semuanya dah tak ada dah MY set. So semuanya adalah ZP set, okay? Jadi inilah dia, macam aku cakap tadi, dia punya perbezaan size dia, which is memang nampak kecil dia tu lah. And jadi tanpa melengahkan masa, jomlah kita buka lah kotak ni kan. Banyak sangat aku bebel ni. Okay, so jom tarik. Jadi macam aku cakap tadi, model yang aku ambil ni adalah model yang paling basic sekali lah, iaitu model 64GB. And aku decide untuk ambil warna merah. Wow. Ush. Kecil. Apa kecil. Okay, so first thing first, apa yang aku nampak lah, warna merah yang ada pada iPhone 12 kali ini memang dia lain sikit daripada warna merah yang terdapat pada iPhone 11 yang lepas. So merah dia ni, dia macam ada unsur-unsur orange sikit kot. Dia macam pastel sikit lah. Dan kemudian dalam kotak, aku rasa tak perlu nak explain lah. Yang korang akan dapat benda-benda ni, SIM injector tool semua, stiker kecil. Lepas tu korang akan dapat kabel USB-C to Lightning. Itu sajalah yang ada dalam kotak, memang nipis lah. Alright, so bila kita tengok pada smartphone ni, macam aku cakap tadi lah, memang aku sebenarnya memang surprise lah. Aku tak sangka yang mana iPhone 12 mini ni memang betul-betul mini, memang kecil gila lah bila pegang. Rasa macam pegang phone mainan kan, macam demo set kan. Dia kecil and ringan kan. In fact, dia memang rasa macam korang pegang iPhone 5S tu dulu lah, yang iPhone lama dulu kan. Sebab dia punya design baru ni, dia memang ada gunakan design yang lebih kurang sama lah macam design yang terdapat pada iPhone 4, iPhone 5 kan, which is design jenis boxy kan. Jadi dia punya design memang typically sama macam iPhone yang lain. So pada belah kanan korang akan dapat power button, kemudian pada belah kiri dia ada alert slider, volume button, kemudian dia ada SIM injector yang mana korang boleh letak satu
nano SIM, and kemudian korang boleh pakai eSIM juga. Dan kemudian pada bahagian bawah terdapatnya port jenis Lightning, and kemudian dia ada ni lah speaker grill lah. Dia punya speaker ni adalah speaker jenis stereo. Jadi dalam video kali ni aku tak nak sembang banyak lah, aku tak nak test banyak benda, sebab nanti kita akan buat full in-depth review. Aku akan ceritalah dari segi dia punya kamera dia, macam mana performance, daily performance dia, and aku akan bagi tahu jugalah benda yang paling penting macam mana dengan dia punya battery life dia. Sebab main concern yang terdapat pada iPhone 12 mini ni adalah dia punya battery. Sebab dia punya battery dia memandangkan dia punya design dia tu, dia punya rekaan dia tu adalah lebih compact. So dia punya size battery pun dikompactkan juga, which is dia punya battery dia adalah sebesar 2227 mAh sahaja. Okay, so seperti yang aku cakap pada awal video tadi, kita akan buat sedikit perbandingan dengan smartphone lain, so that korang boleh get the idea macam mana besarnya sebenarnya iPhone 12 mini ni. Sebab yelah, macam korang nampak sekarang, dia nampak macam terlampau kecil lah dekat tangan aku kan. Memang kecil gila kot. Boleh masuk dekat tapak tangan aku kan. So dia terlampau kecil. Jadi kecil yang macam mana? Nak mendapatkan perbandingan, jom kita jemput iPhone XR. Okay, jadi iPhone XR ni dia didatangkan dengan skrin bersaiz 6.1 inci, dan pada iPhone 12 mini ni dia punya skrin dia adalah sebesar 5.4 inci sahaja. Which is bila korang tengok macam ni memang boleh nampak lah, dia memang kecil habis lah. Tapi ramai juga yang menyatakan yang mana 5.4 inch ni sebenarnya terlampau kecil. Tapi bagi aku sebenarnya, kalau difikir-fikirkan balik, kalau korang tengok pada iPhone 8 Plus ke kan, iPhone 8 Plus tu didatangkan dengan skrin bersaiz 5.5 inci. And pada masa iPhone 8 tu dilancarkan dulu pun, tak kisahlah iPhone 8 Plus ke kan, 7 Plus ke 6 Plus ke, korang kata yang mana skrin dia tu memang dah besar dah kan. Jadi kenapa bila iPhone 12 mini ni dia menggunakan skrin bersaiz 5.4 inci, korang kata skrin dia kecil? Which is sebenarnya skrin dia bagi aku tak kecil pun. Sebenarnya skrin dia tu bagi aku memang sangat memadai, memang cukup lah untuk kegunaan seharian. Benda yang membuatkan korang rasa dia rasa macam kecil adalah disebabkan kali ini dia punya skrin dia tu hampir bezel-less. So dia tak ada gap, dia tak ada bezel yang besar dekat bahagian atas, dia tak ada bezel besar pada bahagian bawah. So sebab tu korang rasa dia terlampau compact. And sebagai first impression aku, seriously aku memang selesa gila lah pegang phone ni kan. Rasa sedap lah. Dia rasa macam menyesal lah kenapa aku pergi ambil 64GB lepas tu aku ambil 128 kan. Ok, kemudian kita bandingkan dengan smartphone lain yang aku ada juga dekat sini, iaitu kita ada ROG Phone 3. Ok, so ROG Phone 3 memang tak logik betul lah kan. Bila letak phone ni kat sebelah bapak lah besar. Okay, kejap aku tukar dia punya ni kejap dark mode, tukar pergi light. Baru kau boleh nampak lah dia punya perbezaan dia tu. So ROG Phone 3 ni dia punya skrin dia memang besar lah, 6.67 inch kan. So korang boleh nampak lah bila 5.4 inch ni berada di sebelah ROG Phone 3 ni, dia memang lagi nampak kecil habis lah. So okay, bagi aku masa untuk setup sekejap iPhone 12 mini ni. Nanti kejap lagi kita akan datang balik. Okay, akhirnya kita dah berjaya boot up dah. So inilah dia, kau boleh nampak yang mana iPhone 12 mini ni dia didatangkan dengan skrin bersaiz 5.4 inch Retina XDR display. So iPhone 12 mini ni dia punya skrin dia ni adalah merupakan skrin iPhone yang paling mempunyai density yang paling tertinggi sekali, iaitu 476 ppi. Memang paling tinggi lah setakat ni kan. Memang kalah even iPhone 12 Pro Max pun kalah juga. Jadi apa yang aku nampak, skrin dia ni disebabkan dia adalah kecil, dia lebih kecil berbanding iPhone XR, iPhone 11 dengan yang lain-lain tu. Aku perasan yang mana dekat iPhone 12 mini ni dia punya notch ni nampak macam lebih besar. Yang mana kalau kita ambil di iPhone XR, korang boleh nampak yang mana size notch dia tu sebenarnya sama je, tak ada beza apa pun. Tapi disebabkan skrin dekat iPhone 12 mini ni dia kecil, so subconsciously korang akan nampak yang mana dia punya notch ni nampak besar disebabkan skrin ni kecil. Kemudian apa yang aku perasan juga perbezaan daripada iPhone 11 dulu, disebabkan dia dah sekarang menggunakan skrin jenis OLED. Korang boleh nampak lah yang mana dia mampu untuk membuatkan bezel dia tu nampak lebih nipis berbanding iPhone 11 dengan iPhone XR ni. Dari segi spek pula, iPhone 12 mini ni didatangkan dengan penggunaan chipset terbaru daripada Apple, iaitu A14 Bionic. Kemudian kapasiti RAM dia adalah 4GB. Internal storage dia ada banyak varian juga, iaitu
tu 64GB, lepas tu 128GB dan kemudian 256GB. Untuk kamera dekat bahagian belakang ni pula, dia didatangkan dengan setup kamera utama 12MP, kemudian dia ada kamera ultrawide 12MP juga. And pada versi kali ni, kalau korang nak gunakan dia punya fungsi pengecasan MagSafe tu, korang boleh pakai lah, sebab dia ada coil dekat belakang ni, yang ada magnet dekat belakang ni yang boleh tempik benda lah tu lah. Untuk membuktikan yang mana dia ada magnet kat belakang ni, kita akan ambil satu SIM injector tu letak kat belakang ni. So korang boleh nampak dia tak jatuh kan, sebab dia ada magnet kat belakang ni. Actually kalau difikirkan memang macam benda ni adalah macam satu kelemahan jugalah kan, sebab yelah kalau korang letak iPhone 12 mini ni dekat mana-mana tempat yang bermagnet, maksudnya yang boleh tarik kan, besi ke apa kan, memang confirm dia akan melekat dah kan, macam ni. Weh, sakit jiwa juga lah, betul tak? And so basically macam tu je lah kan. So bagi pendapat aku lah kan, iPhone 12 mini ni dia akan jadi antara smartphone iPhone yang popular jugalah untuk hujung tahun ni dengan pada tahun hadapan. Sebabnya apa yang aku boleh nampak dekat market sekarang, sebenarnya masih ramai lagi user-user iPhone lama yang masih menggunakan iPhone 6, iPhone CS, iPhone 7, iPhone 8 dan lah iPhone SE 2020 tu yang baru tu. So untuk pengguna-pengguna yang menggunakan phone-phone ni, dia orang memang akan lebih gemar lah untuk menggunakan phone yang compact. And sebab itulah dia orang masih stay menggunakan phone-phone ni kan, sebab kalau dia orang nak go for iPhone 11 ke iPhone 10R ke, bagi dia orang phone ni dia dah boleh masuk kategori iPhone yang besar tau. Sebab yelah iPhone 10R, iPhone 11 screen dia tu adalah 6.1 inch. Jadi dengan adanya iPhone 12 mini ni, dia akan memberikan satu maybe kepuasan lah kot kan untuk siapa-siapa yang decide untuk beli kan. So untuk orang-orang yang macam yang aku cakap tadi tu, yang memang tak berminat untuk pakai skrin yang besar, memang suka pakai phone yang mempunyai skrin yang kecil, and dalam masa yang sama juga dia orang tak nak compromise daripada segi spek, sebab kita tahu yang mana iPhone 12 mini ni dia punya spesifikasi memang sebiji macam iPhone 12. Perbezaan dia hanyalah pada size skrin dia, which is size skrin dia lebih kecil, dan dia punya size bateri dia pun adalah lebih kecil berbanding iPhone 12. Lain-lain semuanya sama kan, kamera sama, dia punya skrin dia pun sama. In fact macam aku cakap tadi lah, dia punya density untuk skrin dia ni adalah lebih tinggi berbanding iPhone 12. And of course lah, antara sebab lain yang akan menyebabkan iPhone 12 mini ni akan menjadi smartphone iPhone yang popular untuk hujung tahun ni dengan tahun depan adalah disebabkan iPhone 12 mini ni adalah line up iPhone 12 series yang paling murah sekali lah. Sebab contohnya kalau let's say kalau korang nak dapatkan iPhone 12 mini ni sekarang, harga jualan rasmi dia adalah RM3,399. So dia kira memang antara yang paling murah lah kan, sebab kalau nak go for iPhone 12 pun harga jualan dia paling murah ataupun adalah RM3,899. So dalam full review aku nanti, antara benda yang aku akan cuba highlightkan lah, antara benda yang penting yang aku akan bincangkan adalah benda yang paling orang akan takut sekali lah, iaitu macam mana dengan dia punya performance bateri dia untuk seharian penggunaan. Jadi kalau korang nak tahu macam mana dengan performance dia punya bateri tu, korang kena tunggu full review nantilah. Oh, satu lagi aku lupa nak bagi tahu, yang mana untuk pengecasan secara wireless tu, kalau korang guna MagSafe tu, dia ada perbezaan jugalah dengan siri iPhone 12 yang lain, sebab maximum output yang dia boleh terima hanyalah pada 12W saja, yang mana yang lain tu dia boleh terima sampai 15W. Tapi bagi aku benda ni tak adalah macam jadi satu masalah pun, sebab disebabkan bateri dia kecil. So bila gunakan 12W tu pun dia punya masa pengecasan pun akan lebih kurang sama je dengan iPhone 12 dengan iPhone 12 Pro ke Pro Max ke kan. Jadi benda tu bagi aku non issue lah. So overall aku rasa yang mana design dia bagi aku agak refreshing jugalah. Actually tak ada dah refreshing, sebab design dia lebih kurang sama macam iPhone 5, iPhone 5S dulu kan. Tapi aku memang sukalah design boxy macam ni dengan screen yang flat. Memang flat habis tau. Screen dia ni memang tak ada curve 2D kat ujung tu pun tak ada. Memang totally flat. And aku rasa korang pun tahulah yang mana aku memang akan sukalah dengan screen yang macam ni, yang screen yang flat macam ni. Dan untuk iPhone 12 mini ni juga, screen dia ni dia hanya menyokong 60Hz saja. So tak adalah 90Hz ke 120Hz ke, memang tak ada lah. Tapi overall apa yang aku nampak, Apple memang mampu untuk membuatkan iOS ni nampak extra smooth lah. Dia punya animation tu membuatkan korang tak rasa pun nak higher refresh rate tu semua. In fact orang yang akan upgrade ke iPhone 12 mini ni pun sebenarnya adalah pengguna-pengguna iPhone juga kan. And pengguna-pengguna iPhone ni memang aku rasa tak pernah rasa pun higher refresh rate ni semua. So sebab itulah aku rasa benda ni macam tak adalah big deal sangat kan. So aku rasa cuma macam contohnya macam orang yang macam aku yang memang datang daripada Android, yang memang dah merasakan screen yang smooth untuk scrolling tu semua kan, bila ada higher refresh rate ni memang akan terasa sikit lah bila menggunakan iPhone 12 mini ni kan, sebab dia 60Hz saja. But still berdasarkan pengalaman aku dekat iPhone 10R ni, macam aku cakap tadi lah, dia punya optimization dari segi dia punya animation tu memang nampak smooth lah, and dia tak adalah terasa macam terlampau teruk sangat lah menggunakan 60Hz tu. So itu daripada pandangan mata aku lah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video unboxing untuk hari ni. Macam aku cakap tadi, nanti
nantikan full review aku. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.